Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Istimewa. Pada malam ini kita bawakan episod khas bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 dan bersempena dengan sidang yang berkaitan. Dan sudah tentu ia dilangsungkan di Jakarta, Indonesia, dan tahun ini sudah tentu Indonesia adalah tuan rumah dan juga pengerusi, dan seperti semua sedia maklum ada dua persidangan yang dijalankan untuk tahun ini. Yang pertamanya telah pun berlangsung di Labuan Bajo pada bulan Mei lepas, dan untuk kali ini di sidang kemuncak ASEAN ke-43 ini dilangsungkan di Kota Raya ataupun di Bandaraya Jakarta. Bezanya kalau di Labuan Bajo dikhususkan khas untuk negara anggota Blok ASEAN, dan untuk yang ke-43 sidang kemuncak kali ini dibuka ataupun lebih kepada beyond ASEAN, rakan-rakan dialog yang lain. Baik, untuk waktu ini saya rasa berbesar hati kerana saya dapat bertemu dengan, saya kira, antara individu yang cukup penting dan cukup busy sebenarnya membawa suara dan juga delegasi Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN ke-43 ini. Datuk Seri Dr. Zamri Kadir, terima kasih kerana berkesempatan dengan kami pada malam ini. Mungkin sebagai pendahuluan kita melihat kepada sidang kemuncak ASEAN ke-43, mungkin secara pendahuluannya Datuk Seri boleh kongsikan apa sebenarnya tumpuan dan apa sebenarnya signifikan untuk ASEAN pada kali ini? Seperti yang kita sedia maklum, sidang kemuncak ASEAN ini adalah merupakan sidang yang sangat penting kepada seluruh negara ASEAN kerana ia merupakan pertemuan pemimpin-pemimpin daripada negara yang berkenaan. Dan sidang kemuncak kali ini adalah merupakan selepas proses sidang kemuncak yang pertama yang melibatkan ketua-ketua negara ASEAN, dan yang keduanya sidang kemuncak yang melibatkan rakan-rakan dialog ASEAN seperti negara Amerika, China, Jepun, Korea, India dan lain-lain lagi. Banyak negara yang terlibat. Jadi ia memberi makna yang sangat besar, kesan yang sangat besar dalam kita menerajui ASEAN itu, dan dalam konteks kita mewujudkan hubungan dengan negara-negara luar yang berpengaruh, yang juga menjadi rakan kita, yang telah pun bersetuju untuk menjadi rakan dialog kita. Dan ini membuka satu ruang perbincangan dan juga untuk mengukuhkan hubungan yang sedia ada, dan juga mencari penyelesaian kepada pelbagai isu yang melibatkan isu geopolitik, geoekonomi dan sebagainya. Jadi sebelum nak meneruskan ataupun kita nak melihat kepada beberapa isu, tak nak selain pada kita melihat kepada tumpuan pada sidang kemuncak ini, sudah tentu isu-isu di peringkat geopolitik dan juga peringkat global ini antara yang menjadi tumpuan. Tapi sebelum itu, di sidang media yang disampaikan oleh Datuk Seri sendiri pada Ahad lalu, Datuk Seri ada berkongsikan tentang cukup signifikan untuk Malaysia secara khususnya pada sidang kemuncak pada kali ini, melihat kepada kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau di Labuan Bajo itu yang pertama kali, dan ini kalau ikut kali kedua, tetapi signifikannya bersama dengan rakan-rakan dialog yang lain. Mungkin pada waktu ini bagaimana kita nak memberi pemahaman tentang kalau dikatakan itinerary ataupun padat sungguh jadual yang akan dilalui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi daripada sudut bagaimana kita nak beri pemahaman kepada rakyat tentang ini adalah cukup penting. Pertemuan ni bukan pertemuan saja-saja. Pertemuan ada pertemuan dua hala dengan pemimpin-pemimpin tertinggi dari pelbagai negara. Bagaimana ia cukup penting dan juga cukup signifikan pertemuan hubungan yang diadakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga rakan-rakan sejawat yang lain. Ia merupakan satu pertemuan dan kehadiran Yang Amat Berhormat kali pertama yang melibatkan ketua negara ASEAN bersama dengan rakan-rakan dialognya. Dan tentunya ia merupakan satu pertemuan yang sangat signifikan dalam meletakkan Malaysia semula di persada antarabangsa. Dan dalam hal ini kita melihat bagaimana kecenderungan dan juga keinginan di kalangan pemimpin-pemimpin daripada kalangan rakan-rakan dialog ASEAN ini yang
ingin mengadakan pertemuan secara bilateral dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan kita terpaksa melihat satu persatu yang akan dapat mengadakan, kerana tempoh yang keberadaan Yang Amat Berhormat di Indonesia ini ialah dalam tempoh 3 hari, dan tentunya dalam tempoh yang berkenaan itu dipenuhi dengan sidang kemuncak dengan setiap negara, setiap sidang kemuncak seperti sidang kemuncak dengan China, sidang kemuncak dengan India, sidang kemuncak dengan Amerika, dengan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan sebagainya itu. Dia berterusan itu. Tapi dalam masa yang sama, pemimpin daripada di peringkat antarabangsa yang datang juga ingin mengadakan hubungan dua hala ini, pertemuan dua hala, dan dia memberi sebenarnya satu bentuk pengiktirafan kepada Malaysia, kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di sini, dan keinginan untuk mereka mengadakan pertemuan secara rasmi dengan Yang Amat Berhormat di sini, dengan kerana kesempatan yang ada ini digunakan oleh mereka untuk turut berkenalan dengan Yang Amat Berhormat dan juga untuk mengukuhkan hubungan dengan Malaysia. Dan ini merupakan suatu yang membanggakan kita, kerana kita di peringkat kita terpaksa menyusun untuk memastikan supaya permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu tidak dikecewakan. Jadi menjadi tugas kamilah dan juga rakan-rakan di peringkat urustia untuk mengatur, untuk memastikan supaya permohonan atau permintaan untuk mengadakan pertemuan bilateral ataupun dua hala ini dapat diadakan bagi memenuhi keinginan ataupun permintaan daripada ketua-ketua negara yang hadir dalam persidangan kali ini. Okey. Baik, Datuk Seri, saya nak membawa kepada kita melihat kepada sebelum ini Datuk Seri ada menyatakan tentang ASEAN ini adalah platform terbaik untuk rakan-rakan ASEAN mencari idea dan juga jalan penyelesaian terhadap isu dan juga cabaran di peringkat global. Nak tak nak ataupun suka ataupun tidak, beberapa hari ataupun kebelakangan ini isu seperti Peta Standard Cina edisi 2023, walaupun Malaysia telah menyatakan pendiriannya, tetapi dalam kelompok ataupun dalam keluarga blok ASEAN itu sendiri, di mana sebenarnya ketetapan dan bagaimana Malaysia boleh memainkan peranan dalam isu seperti ini? Isu-isu seperti ini kebiasaannya akan dibincangkan dalam konteks semangat ASEAN, khususnya melibatkan seluruh anggota ASEAN. Manakala kita ada rakan dialog kita, salah satu rakan dialog kita, umpamanya dalam kes yang melibatkan di Laut Cina Selatan, dalam isu peta yang diumumkan oleh pihak China, tentunya akan turut dibangkitkan di peringkat negara ASEAN kita. Kerana ini bukan hanya melibatkan Malaysia, tapi juga melibatkan beberapa negara yang lain seperti Filipina, seperti Vietnam dan sebagainya, juga merupakan anggota ASEAN kita. Namun dalam semangat ASEAN itulah dibincangkan dan melalui pendekatan-pendekatan yang terbaik supaya kita apabila mencapai sesuatu keputusan, maka dia perlu berlandaskan kepada peraturan-peraturan antarabangsa sebagai UNCLOS dan sebagainya. Dan ini ada code of conduct, satu lagi adalah pendekatan yang digunakan. Jadi dalam kesemua isu-isu seperti ini, kebiasaannya di peringkat ASEAN dibincangkan, dan matlamat yang penting ialah untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk negara-negara ASEAN itu sendiri. Saya suka apabila Datuk Seri menyatakan perlu melihat kepada semangat ASEAN, kerana saya nak kaitkan tentang ASEAN Way itu sendiri. Kerana ASEAN ada cara dan juga kaedah apabila nak menyelesaikan sesuatu masalah. Mungkin pada waktu ini Datuk Seri boleh memberi sedikit gambaran. Kalau kita nak bercakap tentang perpaduan, kesetiaan dan juga muafakat rakan-rakan dalam kumpulan ataupun keluarga ASEAN ini, bagaimana kita nak mengukur tahap perpaduan dan tahap, kalau ada konflik, ada pertikaian yang berlaku, ASEAN ada caranya tersendiri untuk menguruskan masalah. Yang pentingnya ialah ada dalam kelompok ASEAN itu, kita menekankan aspek ASEAN centrality. Betapa pentingnya
ASEAN itu perlu menjadi fokus utama kepada kita semua ketika kita membicarakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ianya melibatkan consensus building. Bagaimana setiap pertemuan, perbincangan di peringkat ASEAN ini, kita akan duduk bersama, membincangkan isu-isu dan kita mencapai keputusan bersama. Dan di sinilah sebenarnya kekuatan ASEAN selama ini. Dan apabila sesuatu perkara yang dibincangkan ataupun isu krisis yang berlaku, ia dibincangkan secara bersama. Sebagai contoh, apa yang berlaku di Myanmar, seluruh anggota ASEAN telah mencapai satu kata sepakat, bermakna kita tidak boleh lari daripada prinsip kebersamaan yang telah kita capai, iaitu 5-point consensus, 5PC. Maknanya setiap tindakan yang kita lakukan dalam hal yang berkaitan dengan isu Myanmar ini mesti berasaskan kepada perkara yang kita sepakati. Ya, isu-isu maksudnya sebarang perbincangan, bantuan yang nak disampaikan, ya, dan juga wakil yang nak dihantar untuk berbincang dengan pihak sana mesti atas semangat kebersamaan ASEAN itu yang telah pun kita sepakati bersama-sama. Datuk Seri, sebelum kita nak pergi berehat, tadi disebutkan tentang isu Myanmar. Kita tahu pada sidang kemuncak ASEAN yang ke-42, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berhormat Perdana Menteri antara yang lantang cukup vokal untuk melihat kepada isu berkaitan dengan human rights, kemanusiaan di Myanmar. Adakah pada sidang kali ini perkara yang sama juga akan turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun bagaimana kita nak saya melihat? tidak menafikan bahawa Yang Amat Berhormat akan turut menyentuh tentang soal Myanmar ini. Malah isu Myanmar ini akan berterusan selagi ia tidak diselesaikan oleh pihak junta yang ada di sana, dan ia bukan hanya melibatkan Malaysia tetapi melibatkan seluruh anggota ASEAN untuk mencapai kata sepakat, kerana isu Myanmar ini adalah merupakan isu penting yang perlu diselesaikan dengan keadaan yang segera, dengan mengambil pendekatan-pendekatan yang telah pun disepakati bersama. Dan ini termasuklah dari segi pandangan Malaysia yang telah dikemukakan antara pandangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika pertemuan di Labuan Bajo, iaitu dengan mengambil pendekatan untuk kita meneruskan engagement, tetapi dalam konteks kebersamaan keputusan yang telah dibuat oleh anggota-anggota ASEAN yang berdasarkan kepada 5-point consensus yang telah pun disepakati. Tentunya akan ada pelbagai cara dan pendekatan, tapi pelbagai cara dan pendekatan yang hendak digunakan itu mesti berada dalam lingkungan apa yang disebut sebagai 5PC itu tadi. Inilah perkara yang telah dikemukakan oleh Malaysia dan akhirnya disambut oleh pemimpin-pemimpin kita yang lain, pemimpin daripada ASEAN yang lain yang telah pun menyatakan bahawa dari segi flexibility untuk kita mengendalikan kes itu boleh dibuat, tetapi mesti mendapat dukungan daripada semua pihak terlebih dahulu. Mungkin satu pihak dia mempunyai pendekatan yang begini, satu pihak lagi yang mengatakan bahawa ini mungkin pendekatan yang terbaik untuk kita kendalikan, tetapi dia mesti berada dalam lingkungan yang kita sepakati bersama. Kerana negara ASEAN tidak boleh bertindak umpamanya ada sebuah negara yang pergi secara bersendirian tanpa memaklumkan kepada anggota-anggota yang lain. Kerana isu Myanmar ini bukan hanya melibatkan satu-satu negara yang berkenaan atau jiran kepada negara Myanmar itu, dia mengambil pendekatan secara unilateral. Dan ini tidak boleh berlaku, dan kita telah putuskan dan semuanya bersetuju bahawa pendekatan yang disuarakan oleh Malaysia itu boleh dilaksanakan, tetapi hendaklah berasaskan kepada maklumat yang telah pun disepakati bersama dan dimaklumkan kepada kepengurusian pada tahun yang berkenaan. Sebagai contoh, dalam konteks hari ini Indonesia adalah pengurusinya.
Okey. Dato' Sri, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita nak memberi tumpuan dan juga fokus kepada tema yang diangkat oleh Indonesia pada sidang kemuncak pada kali ini, iaitu berkaitan dengan ASEAN Matters, epicentrum of growth. Apa maknanya dan bagaimana Malaysia perlu memberi penekanan terhadap tiga cabang ataupun tiga pillars di bawah payung tema yang telah pun ditetapkan. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam agenda awal ini, saya masih lagi bersama dengan Dato' Sri Dr. Zamri Kadir, Menteri Luar, untuk kita membincangkan tumpuan dan juga apa yang menjadi suara yang akan dibawa oleh delegat Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN yang ke-43. Dato' Sri, kalau melihat kepada tema untuk kali ini, sudah tentu melihat kepada ASEAN Matters, epicentrum of growth. Kalau kita bercakap tentang pillars ataupun cabang-cabangnya, melihat kepada rebuild dan juga recovery ekonomi, digital ekonomi dan juga sustainability. Tetapi di peringkat ASEAN ini, apa yang ingin ditekankan dan juga ingin diutamakan oleh delegasi Malaysia secara khususnya? Ya, secara khususnya kita akan memberikan fokus yang sama kerana di peringkat perbincangan pegawai, umpamanya bagi membincangkan agenda-agenda, meletakkan agenda-agenda itu biasanya dibincang di peringkat awal bagi memastikan supaya semua anggota-anggota ASEAN dapat memberikan fokus kepada perkara yang nak kita bincangkan. Dia bukan hanya datang untuk berbincang mengikut apa yang nak disuarakan. Pada kali ini, seperti yang kita sedia maklum, pertama, membincangkan tentang hal yang berkaitan dengan ASEAN dan institusinya, apa yang disebut sebagai ASEAN Matters. Jadi dalam konteks ASEAN Matters ini, ia akan menyentuh tentang soal institusi-institusi yang ada, bagaimana kita nak memperkukuhkan lagi dari segi kedudukan institusi-institusi yang berkaitan dalam ASEAN ini. Yang keduanya, ia berkaitan dengan epicentrum of growth. Ini adalah satu penekanan yang diberikan oleh pengurusi kepengurusian Indonesia pada kali ini, tetapi juga dikongsi bersama memandangkan apa yang berlaku di rantau ASEAN ketika ini, khususnya selepas pasca pandemik, memerlukan pertumbuhan semula, dan ASEAN mempunyai potensi yang sangat besar untuk bangun menjadi pusat pertumbuhan. Malah fokus yang diberikan oleh dunia pada hari ini nampaknya tertumpu kepada kawasan Asia Tenggara ini. Dan sebab itulah penekanan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan bagi ekonomi dunia diberikan penekanan, dan dia hanya akan berterusan untuk bagi negara-negara lain yang akan menjadi pengurusi, termasuk untuk barangkali Malaysia, kita akan berikan tumpuan yang sama pada tahun 2025 nanti. Dan yang ketiganya berkaitan dengan kedudukan di apa nama Asia Pasifik kita, dan juga di kawasan yang di sekitarnya Indo-Pasifik, istilah-istilah yang digunakan pada hari ini, dan kemudian perkembangan geopolitik yang berlaku di kawasan Indo-Pasifik kita. Lepas tu kita pun ada ASEAN outlook tentang Indo-Pasifik, dan yang ini juga kita bincangkan, bukan hanya melibatkan negara anggota ASEAN tetapi juga melibatkan negara-negara rakan dialog kita, kerana mereka juga mempunyai master plan mereka, blueprint mereka, outlook mereka tentang kawasan Pasifik yang ada pada hari ini. Jadi ia menjadi tumpuan kepada kita dan juga kepada mereka. Inilah tiga perkara, tiga cabang yang akan menjadi tumpuan dalam perbincangan pada kali ini. Untuk menjadi pusat ekonomi di peringkat global, suka untuk kita melihat kepada data juga statistiknya. Kalau di peringkat ASEAN ataupun di peringkat global ini, ASEAN adalah
pertumbuhan ekonomi yang kelima terbesar di peringkat global dengan jumlah 3.3 trilion USD, kalau melibatkan partner ekonomisnya 84.6 trilion USD, itu untuk tahun 2021. Baik, Datuk Seri, mungkin dalam beberapa minit yang kebelakangan ini mungkin nak merujuk kepada apa lagi yang boleh dibawakan oleh Malaysia. Kalau dalam sidang media yang disampaikan oleh Datuk Seri pada Ahad lalu, Datuk Seri ada menyebut tentang bagaimana komitmen yang memuat Perdana Menteri untuk menyentuh mengenai food security ataupun security makanan, dan itu adalah salah satu saya kira topik yang cukup hangat apabila kita bercakap tentang sustainability, kita bercakap tentang ekonomi mampan dan sebagainya. Mungkin pada waktu ini bagaimana dan apa yang boleh diketengahkan Malaysia apabila kita bercakap tentang yang pertama security makanan dan juga pertumbuhan ekonomi mampan, Datuk Seri. Dan ini merupakan satu perkara yang diberikan keutamaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Sejak awal lagi apabila beliau menjadi Perdana Menteri, beliau menekankan aspek ini. Malah saya boleh kongsi bersama ketika lawatan-lawatan rasmi Yang Amat Berhormat ke serata dunia, khususnya dalam konteks ASEAN kita, beliau seringkali menekankan bagaimana aspek food security, keterjaminan makanan ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk survival sesebuah negara. Dalam konteks inilah kita melihat betapa pentingnya Malaysia untuk mempunyai satu agenda besar. Dan Yang Amat Berhormat seringkali bertanya dari segi pengalaman-pengalaman yang ada di kalangan anggota ASEAN, kerana ada negara anggota ASEAN yang mempunyai kemampuan atau mandiri kepada sumber-sumber makanan mereka sendiri. Dan malah dalam konteks ASEAN turut dibincangkan, Yang Amat Berhormat menekankan bagaimana antara negara ASEAN dapat saling membantu di antara satu sama lain, supaya apabila berlaku saja seperti mana berlaku perang Rusia dan Ukraine, tidak berlaku kata keputusan ataupun makanan ataupun sumber-sumber makanan itu tidak dapat dibawa ke jaringan. This is apa yang dipanggil sebagai disruption of global supply chain. Dan kalau itu yang berlaku, kalau kiranya apabila berlaku seperti itu, ia akan memberikan impak yang sangat besar. Maka Malaysia juga mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Sebab itulah saya tekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan memberikan contoh yang baik ini, bagaimana Malaysia dapat bangun dan dapat menjadi mandiri, dan begitu juga dalam konteks negara-negara ASEAN yang lain itu yang pertama. Yang keduanya, Yang Amat Berhormat juga dalam siri-siri lawatan ke luar negara, beliau seringkali ditanya oleh ketua-ketua negara yang berkenaan bagaimana boleh kita menggunakan potensi Malaysia yang sangat besar dalam bidang industri halal. Dan mungkin ada kalanya kita tidak nampak dari segi potensi besar yang bagaimana orang luar melihat kepada potensi yang ada kepada Malaysia. Dan lantaran itulah Yang Amat Berhormat telah pun menggerakkan dan mengarahkan saya dan Zafrul, Tengku Zafrul khususnya untuk melihat ini merupakan satu potensi yang sangat besar untuk kita bangunkan industri halal ini secara global. Dan Malaysia mempunyai potensi yang sangat, kerana tahap kepercayaan dan juga bagaimana perhatian yang diberikan kepada Malaysia itu, kualiti halal Malaysia itu sangat penting. Dan kita harapkan bahawa ia akan membuka satu lagi ruang besar kepada negara, bukan hanya di dalam konteks market dalaman tetapi juga di peringkat seluruh dunia. Datuk Seri, saya ada lebih kurang dalam 2 minit akhir ni. Mungkin pada waktu ini selain ada kita melihat kepada aspek dan juga kerangka aset ini, mungkin boleh diperjelaskan di mana selepas ini melihat kepada hubungan dasar dan juga diplomasi antarabangsa melihat kepada Malaysia dan juga Indonesia secara khususnya, dan juga di pentas ASEAN ini juga adalah satu peluang untuk Malaysia sendiri untuk membawa dan juga memperkenalkan idea kerangka Malaysia Madani, ekonomi madani itu sendiri. Mungkin yang terakhir sekali, bagaimana ini peluang sebenarnya untuk Malaysia memperjelaskan apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat setiap kali ketika lawatan beliau ke luar negara telah pun memberikan
idea-idea tentang Malaysia Madani yang hendak dibawa oleh beliau. Ia bukan hanya bersifat hanya terlalu material sifatnya, tapi juga ia mencakupi seluruh aspek dari segi pembangunan, termasuk juga dalam konteks pembangunan insan, sifat-sifat kebersamaan dan nilai-nilai yang nak dibangunkan daripada Malaysia Madani ini. Dia merupakan satu plan yang sangat yang komprehensif, dan Yang Amat Berhormat seringkali menyampaikan konteks bagaimana Malaysia dapat dibangunkan untuk menjadi antara pemain industri dan juga sebagai kuasa ekonomi di peringkat Asia pada tahun 2030 nanti. Dan dalam hal ini, Yang Amat Berhormat juga menekankan kepada rakan-rakan dialog dan juga rakan-rakan di peringkat ASEAN bagaimana Malaysia sebagai contoh tidak boleh berdiri sendiri tanpa mempunyai rangkaian ekonomi yang baik di peringkat regional, di peringkat rantau. Dan demikian juga negara-negara anggota yang lain sebagai contoh. Kerana kita mempunyai sifat bergantung antara melalui AFTA sebagai contoh, ASEAN Free Trade Agreement yang telah pun kita capai selama ini, untuk membawa dari segi supply chain yang berlaku dalam konteks Asia Tenggara itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dapat sama-sama memakmurkan di antara satu sama lain. Itulah sebenarnya polisi yang dibawa oleh Malaysia kepada negara ASEAN selama ini, iaitu kita membangun secara bersama di kalangan negara-negara anggota kita. Dan inilah antara intipati dalam konteks Malaysia Madani, iaitu kita makmur secara bersama, bukan dalam konteks ASEAN, bukan hanya Malaysia makmur, tetapi rakan-rakan yang lain di sekitarnya dapat makmur hasil daripada kita memberi daripada sifat kerjasama yang ditunjukkan antara anggota ASEAN. Seperti yang disebutkan tadi, di negara anggota ASEAN kesemuanya mempunyai lebih daripada 600 juta penduduk. Ada yang mengatakan 630 juta, ada yang mengatakan sudah hampir 650 juta. Tapi apapun, itu dah sampai ke jumlah angka yang sangat besar dalam konteks sebuah rantau yang begitu dinamik sekali, yang begitu berkembang sekali dari segi ekonominya. Okey. Datuk Seri Dr. Zamri Kadir, Menteri Luar, terima kasih sekali lagi kerana sudi berkesempatan untuk ditemu bual oleh kami. Saya kira banyak sebenarnya input yang dikongsikan oleh Datuk Seri untuk melihat kepada tumpuan dan bagaimana suara dan juga penekanan yang akan diangkat oleh delegasi Malaysia di peringkat sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 ini. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzin, sampai jumpa.